Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Identiti sebenar Mr. H bakal terdedah hari ini. Identiti sebenar Mr. H yang menjadi dalang penyebaran rakaman video berbaur luca melibatkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datu Muhammad Agus Yusuf, dan pembantunya Abdul Wahab Abdul Qadir Jilani dijangka didedahkan kepada umum pada hari ini. Sumber terdekat dengan Abdul Wahab berkata, ini kerana penolong pegawai JKOM itu bakal mengemukakan surat tuntutan saman terhadap Mr. H, aktivis pembangkang Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bad, serta kerajaan untuk mengheret mereka ke mahkamah. Jelasnya, surat tuntutan saman ke atas Mr. H dan kerajaan akan dikemukakan menerusi peguamnya Faizal Abdul Rahman atas pertuduhan konspirasi bagi menjatuhkan imejnya sebagai penjawat awam. Untuk Cikgu Bad, surat tuntutan saman akan dikemukakan ke atas beliau oleh Peguam Wahab atas kenyataan fitnah dikeluarkannya berhubung isu penyebaran video tular melibatkan Muhammad Agus. Dengan surat berkenan bakal didedahkan kepada umum, secara tidak langsung rakyat Malaysia akan mengetahui siapa identiti sebenar Mr. H yang menjadi teka-teki sehingga hari ini, katanya kepada Sinar Premium pada Khamis. Mengulas lanjut, sumber berkenan turut menegaskan nilai tuntutan saman yang bakal dikemukakan Abdul Wahab ke atas ketiga-tiga entiti berkenan akan diketahui pada esok. Tuntutan saman turut dibuat ke atas kerajaan Malaysia kerana Mr. H yang merupakan salah seorang pegawai kerajaan di JKOM telah berkonspirasi untuk menjatuhkan imej dan maruah Wahab. Sehingga kini, Abdul Wahab masih terkesan dengan konspirasi pendedahan video tular beliau dengan Muhammad Agus. Tuntutan saman itu penting bagi mempertahankan maruah serta kredibiliti beliau selaku seorang pejabat awam, katanya. Sebelum ini, dalam satu sidang media, Abdul Wahab mendedahkan tindakan merekam perbualan luca antara dirinya dengan Muhammad Agus didalangi seorang individu yang dikenali sebagai Mr. H. Beliau berikutan itu, satu laporan dibuat Abdul Wahab di Ibu Pejabat Polis IPD Kajang bagi mendedahkan identiti individu itu kepada polis. Pendedahan video tular dipercayai menjadi faktor Muhammad Agus meletak jawatan Ketua Pengarah JKOM dengan beliau mendakwa rakaman video tular berkenaan adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab. Saudara-saudara sekalian, kita harap pada hari ini Mr. H akan terdedah dan semua kemelut ini bakal selesai. Kita jumpa lagi untuk ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini peringatan paling keras sekali untuk Hadi Awang. Dipetik daripada FMT, tak perlu label munafik kalau tak setuju. Itu yang diberitahu kepada Hadi. Kenyataan Hadi Awang berkait cara kerajaan menyalur peruntukan yang disamakan dengan golongan munafik disifatkan keterlaluan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang diingatkan supaya tidak melabel kerajaan sebagai munafik meskipun tidak bersetuju dengan kaedah urus takbir negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata, kenyataan Hadi menerusi minda Presiden PAS semalam bertajuk cara golongan munafik menentang Islam diikuti Israel dan PH amat keterlaluan. Sesungguhnya perbuatan memberi label sedemikian amat mendukacitakan kerana ia boleh mewujudkan kekeliruan dalam kefahaman masyarakat dan menimbulkan bibit-bibit perpecahan serta permusuhan agama antara sesama umat Islam, katanya dalam kenyataan. Menerusi catatan hadis semalam, ahli parlimen Marang itu mendakwa PKR sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal, iaitu sama seperti Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang mencapai keputusan minoriti diberikan hak bagi menubuhkan kerajaan dengan sokongan Israel dan Amerika Syarikat. Pendekatan pemerintahan mereka sama seperti pendekatan golongan munafik pada zaman Rasulullah terhadap mereka yang beriman supaya menyekat peruntukan kepada pihak lawan, kata Muhammad Hadi lagi, Abdul Hadi lagi. Sehubungan itu, Muhammad Naim mengingatkan umat Islam supaya tidak terjebak dengan usaha
melabel oleh sesetengah individu dan pemimpin politik kerana berbahaya serta menyalahi hukum syarak. Seluruh umat Islam dinasihatkan menghayati nilai ajaran agama yang melarang perbuatan menuduh seorang Muslim yang lain dengan gelaran kafir, fasik atau munafik tanpa bersandarkan kepada bukti dan hujah kukuh, katanya. Beliau turut menggesa pemimpin politik lebih bertanggung jawab dalam memelihara keutuhan perpaduan ummah serta membudayakan adab meskipun berbeza pendapat menerusi dialog dan perbincangan secara harmoni. Ia bagi meleraikan sebarang perbedaan dalam kaedah dan pendekatan urus takbir kenegaraan semasa, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu peringatan paling baik dan paling mantap untuk Hadi Awang, yaitu tidak perlu label munafik kalau tak setuju. Itu diberitahu kepada Hadi. Kenyataan Hadi Awang berkait cara kerajaan menyalur peruntukan yang disamakan dengan golongan munafik disifatkan keterlaluan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan main isu akidah dalam politik, sebab itu kerja Khawarij. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dalam satu klip kuliahnya yang tersebar di media sosial melarang isu akidah dimainkan dalam politik. Menurutnya, gejala itu amat berbahaya seperti yang berlaku dalam sejarah kemunculan Khawarij yang berpolitik menggunakan nama agama dengan mengkafirkan atau menganggap sebagai musuh Islam pihak yang tidak menyokong mereka. Jelasnya, alasan puak Khawarij kononnya hendak menegakkan hukum Islam mengikut tafsiran mereka. Akibatnya, Dr. Asri yang juga dikenali sebagai Dr. Mazza itu berkata, sepanjang sejarah puak Khawarij telah berperang sesama Muslim. Jangan main isu akidah dalam politik, ini bahaya. Khawarij dia main politik antara Ali dan Muawiyah. Khawarij tak puas hati dengan Ali dan Muawiyah. Apa slogan Khawarij? Tidak ada hukum melainkan Allah. Sesiapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia orang kafir. Mereka telah kafirkan Ali, Uthman, Muawiyah kerana bagi mereka tidak menjalankan hukum Allah menurut takrifan mereka. Mereka ambil ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kufar, turunkan kepada orang mukminin, katanya. Dr. Mazza kemudiannya mengimbas kembali perjuangan Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan para sahabat Nabi dalam memerangi kelompok Khawarij yang sesat ini. Ali suruh Ibnu Abbas berhujah dengan Khawarij pasal Khawarij ini yang ada lekuk di pipi kerana kuat solat malam tapi siang kafirkan anak-anak orang Islam, memerangi orang Islam di atas dasar sesiapa yang tidak berhukum Allah, mereka orang kafir. Kata Ali dalam riwayat yang masyhur, jika kamu nak keras kepala juga, aku kafir dan sesat, aku minta tolonglah. Jangan pergi kafirkan seluruh umat Muhammad dengan dosa dan kesalahanku. Kamu tahu bahawa Nabi memotong tangan pencuri tetapi dia beri harta pusaka. Nabi menghukum orang berzina tetapi dia menyembahyangkan jenazahnya. Bagi orang Khawarij, siapa buat dosa besar maka dia lawan Tuhan, maka dia kafir, kata ilmuwan itu lagi. Peringatan Dr. Mazza itu tersebar ketika banyak pihak gusar dengan kenyataan melampau batas PAS yang menyamakan pendekatan pemerintahan kerajaan perpaduan madani seperti pendekatan golongan munafik. Kemarin, Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi minda Presiden PAS tergamak mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan sifat munafik dan rejim Israel. Dakwah Hadi sikap memaksa rakyat itu untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliyah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terbaik untuk kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini.
Selepas 5 orang ahli parlimen telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada orang kata mereka mungkin akan kehilangan kerusi kerana melanggar Akta Anti Lompat Parti. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Sokongan ahli parlimen pembangkang pada Perdana Menteri tidak melanggar Akta Anti Lompat Parti. Ini berita yang pastinya menyenangkan hati Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan, tapi menyebalkan hati pembangkang. Tindakan beberapa ahli parlimen pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan pimpinannya baru-baru ini tidak menyalahi Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 Akta E1663. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ini kerana kesemua ahli parlimen hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Akta Anti Lompat Parti itu bermaksud betul-betul lompat parti. Kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan Akta Anti Lompat Parti ini pada sesi-sesi lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Tetapi hari ini, mereka menyatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah, dia bukan lompat parti, keluar parti. Dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk. Katanya ketika menjadi tetamu program Suara Anak Madani yang turut menampilkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil semalam. Bagaimanapun, Azalina yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata, parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin kerana ia tertakluk kepada keputusan parti masing-masing. Mengulas lanjut, dia berkata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang membuatkan usul akta itu tahun lepas turut menjelaskan bahawa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang berkenaan. Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 yang mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun yang sama. Azalina turut menafikan segala tuduhan yang dilemparkan oleh pembangkang, termasuk kerajaan telah memberikan segukan kepada ahli parlimen terbabit sekaligus melanggar akta berkenaan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hassan Hafiz Syed Abdul Fassal menyatakan bahawa menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru dan kelima menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Azalina meminta ahli parlimen pembangkang memberikan teguran atau kritikan lebih matang di Dewan Rakyat dan bukan hanya yang berkonsepkan kebencian atau ekstremis. Kita amalkan sistem Westminster yang mempunyai kabinet bayangan. Kalau kita tembak dari segi dasar, saya rasa ia lebih adil, afdal sebab contoh Menteri Komunikasi Bayangan kata, kalau kami kerajaan, kami tidak akan buat sedemikian. Ia lebih kepada perbincangan intelektual bagi saya. Rakyat Malaysia ini golongan berakal dan mereka boleh memilih, katanya. Suara Anak Madani adalah program bual bicara yang menampilkan setiausaha politik kanan Perdana Menteri itu, Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin sebagai moderator serta tetamu-tetamu kejemputan dengan gaya lebih santai bagi membincangkan dasar atau isu hangat. Program yang ditayangkan di platform Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, Suara Anak Madani bersempena setahun penubuhan Kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.